Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar sidang penonton sekalian? Apa khabar ayah-ayah? Apa khabar ibu-ibu? Salam Ramadan al-Mubarak. Hari ini dah 11 Ramadan. Didoakan mudah-mudahan kita semua sentiasa terus prestasi mantap, makin hebat, makin kuat untuk teruskan ekspedisi Ramadan. Mudah-mudahan di akhir Ramadan kita beroleh takwa pada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Anda bersama saya Hafiz Halim dalam Majlis Ayah. Ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki, nikmat dikongsi tunai zakat anda di Lembaga Zakat Selangor. Alhamdulillah. Saudara sekalian, insya-Allah hari ini topik yang kita akan bincangkan, kita akan bawakan surah As-Sajdah ayat yang ke-11 iaitu kehilangan yang dirindui. Sidang penonton sekalian, bercakap soal kehilangan yang dirindui ini, ia merupakan satu situasi yang amat menyakitkan. Sedar ataupun tidak, kehidupan kita ini terus berlangsung detik ke detik tanpa sedar ataupun tidak, dan kita akan berakhir dengan kematian sebelum kita dibangkitkan semula untuk dihitungkan segala amalan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau si ayah hilangnya isteri, maknanya hilanglah penyokong perjuangan kehidupan rumah tangga, pastinya amat menyedihkan. Sebaliknya, apabila si ibu hilang pula si ayah, hilanglah tempat bergantung, apatah lagi anak-anak yang dicurahkan dengan kasih sayang, penerus zuriat bila mana dijemput oleh Allah SWT, maka terputuslah hubungan di dunia ini. Namun persoalannya, kita akan lihat bagaimana Al-Quran memandu bagaimana nak menghadapi situasi kehilangan yang dirindui ini, dan apakah solusi yang Al-Quran bagi supaya kita sebagai umat manusia ini mengambil Al-Quran sebagai panduan. Mudah-mudahan kita ini dalam dorongan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Untuk itu bersama-sama saya pada petang ini yang berbahagia Ustaz Muhammad Erfino Johari. Beliau merupakan anggota Jawatankuasa Khutbah Negeri Selangor. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. 11 Ramadan. Okey Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus diberkati kita semua. Baik, terima kasih Ustaz. Sebenarnya berbahagia Ustaz Hafiz Mujib. Beliau merupakan qari Lembaga Zakat Selangor. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Nama kita sama Ustaz. Alhamdulillah. Jodoh kita di Bertemu. pentas ini. Baik, terima kasih Ustaz. Okey, baik. Saudara sekalian, tanpa kita membuang masa, ayuh kita akan lihat bagaimana Al-Quran menerusi surah As-Sajdah ayat ke-11 akan memandu perbincangan majlis ayah kita pada petang ini. Untuk itu, Ustaz Hafiz dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله العظيم. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Saudara sekalian, menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala yang baru saja kita perdengarkan seperti tadi, secara umumnya dapat kita fahami bahawa inilah
satu-satunya antara banyak-banyak ayat yang membuktikan bahawa kita akan dijemput oleh Allah SWT. Malaikat maut dah ready. Takkan kita boleh lari ke mana-mana. Tinggal lagi bersedia ataupun tidak. Baik, untuk itu kita akan melihat sinopsis perbincangan kita pada petang ini menerusi VT yang disediakan. Okey, benda pertama bila isteri saya meninggal, tu saya dah tak ada fikir benda lain dah. Sebab yang dah meninggal memang dah meninggal, dia dah pergi dah. Itu di luar orang kata saya punya bidang kuasa saya. Itu semua dah takdirkan macam tu. Jadi apa yang saya boleh fikir waktu tu adalah apa yang saya nak buat dengan anak-anak saya. Okey. Tapi saya ingat saya pernah bercerita dengan arwah isteri yang dia pun cakap kalau dia tak ada, besarkanlah anak-anak sendiri. Jadi bila dia tak ada tu, saya first thing dalam kepala, okey, anak-anak ni saya nak kena besarkan dia sendiri. Jadi bila mak saya di kampung minta nak ambil, waktu tu baby baru 7-8 bulan macam tu kan, dia kata mana boleh saya nak jaga macam tu kan. Tapi saya kata tak apa, ini amanah saya, tanggungjawab saya. Susah macam mana pun saya kena buat. Jadi saya besarkanlah. Saya ambil tanggungjawab tu, saya berhenti kerja dan saya full time jaga anak-anak saya. Jadi tanggungjawab tu daripada sebagai seorang ayah yang selalunya membantu. Dia bukan prioriti utama, dia membantu. So membantu itu, bantu ini mana. Tapi sekarang ni saya kena buat semua sendiri. Bukan bantu lagi dah jadi orang kata rutin utama, kerja utama. Saya rasa sepanjang saya bergelar suami, saya berkahwin, isteri saya selalu mengajar saya, mengajak saya buat itu, buat ini, bantu itu, bantu ini dan sebagainya. Dan saya rasa dia hidup dalam sebahagian rutin-rutin saya tu. Yang saya buat tu adalah semua yang saya masak tu ikut style dia, ini style dia. So saya rasa itulah kematian dia yang menghidupkan saya. Daripada dengan amanah yang diberi, dengan segala tunjuk ajar yang dibagi, segala ilmu yang dibagi kepada saya untuk menguruskan rumah tangga sepanjang kami berkahwin, sepanjang kami ada anak. So saya rasa itulah hidup dia dalam diri saya dan dalam keluarga saya, dalam anak-anak. Okey, saya juga selalu orang kata menerima mesej-mesej, email apa semua daripada orang di luar, seperti ayah-ayah yang baru kematian isteri dia, macam mana nak buat, macam mana ni saya baru isteri meninggal bulan lepas, saya dengan anak dua orang, saya dah lost, saya itu, saya ini dan sebagainya. Dan saya selalu pesan satu benda, untuk kita yang diuji ni, tak kiralah lelaki atau perempuan, ibu atau ayah, jika kita kehilangan pasangan, benda pertama yang kita kena buat, dan itu yang saya rasa saya buat, adalah redha. Selagi kita tak redha, selagi kita fikir kenapalah Allah ambil laki aku, kenapalah dia ambil husband aku, kenapa dia ambil isteri aku, kenapa. Kalau kita dah bertanya, kita dah question, sebenarnya kita tak ada hak pun nak question Tuhan kenapa dia ambil suami atau isteri kita. Tapi bila kita redha, ya Allah, inilah kalau begitu yang takdirnya, begitulah yang kena ambil, jadi aku redha lah. So kata apa, aku redha benda ni. Bertemu kembali, sidang penonton sekalian, tokoh ayah yang kita tampilkan sebentar tadi iaitu Encik Khairul Abdullah. Beliau merupakan pengasas KA Group, dan apa yang telah beliau sampaikan, kita boleh lihat bagaimana situasi Allah Ta'ala takdirkan kematian isterinya dalam keadaan di mana anak-anak yang masih kecil dan ada juga bayi. Bukan itu sahaja, beliau merasakan bahawa tanggungjawab sangat besar, berkorban, berhenti kerja, jaga anak-anak. Dan yang paling penting, apa mesej yang kita dapat adalah beliau mendidik anak-anaknya dan dirinya sendiri dengan satu perkataan, redha dengan apa sahaja yang Allah Ta'ala takdirkan, dan ini dia yakin bahawa adalah terbaik untuk dirinya. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya kita akan terus ke perbincangan kita pada malam ini yang bagi Ustaz Ervino berdasarkan situasi yang telah dikongsikan oleh Encik
Khairullah ini dan kaitannya dengan surah As-Sajdah ayat 11 bercakap soal kematian. Apakah mesej yang nak cuba disampaikan melalui ayat ini? Silakan Ustaz. Terima kasih pada Ustaz Khairul, Hafiz dan juga Ustaz Hafiz. Subhanallah, saya dikelilingi oleh dua Hafiz. Hafiz ini maknanya menyimpan kebaikan, memelihara, menjaga. Saya terasa dikawal dan juga dipandu silia, subhanallah, di kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berdasarkan kepada pembukaan perkongsian kita, juga dapatan yang kita dapat menerusi tokoh bapa kita tadi, iaitu Encik Khairul Abdullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah As-Sajdah 30 ayat, namun pada ayat yang ke-11, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Yang pertama, mesej yang ingin disampaikan berdasarkan ayat yang ke-11 ini ialah pertamanya, ayat 11 dalam surah As-Sajdah adalah merupakan satu daripada 332 tempat di dalam Al-Quranul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala memasukkan dan juga meletakkan perkataan qul yang bermakna katakanlah. Ianya merupakan fi'il amar yang bersifat imperatif. Artinya terkandung di situ adanya arahan, adanya penegasan, dan setiap arahan itu mesti disekalikan dengan jalan untuk pengurusan. Lantas, ayat ini adalah merupakan ayat perintah ataupun arahan. Mesejnya kepada kita sebagai bapa ataupun kita sebagai ibu, kita juga sebagai anak-anak, arahan adalah merupakan suatu bentuk rantaian komunikasi yang memang akan sentiasa kita gelanggangkan di dalam keluarga. Kedua, bila Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan lafaz qul, yakni katakanlah, khabarkanlah, maklumkanlah mereka, pastikan mesej itu sampai. Yang nak diberitahu kepada kita pertamanya adalah Allah memerintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbetulkan persepsi, pandangan, tanggapan yang ada di kalangan orang-orang bukan Islam, khususnya mereka yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, tentang hakikat kehidupan sebenar, seperti yang dinyatakan oleh Ustaz Khairul Hafiz tadi, bahawa kematian itu adalah merupakan suatu yang pasti. Dan apabila ianya pasti, mestilah ada arahan-arahan, tugasan-tugasan yang perlu untuk diurus laksanakan di dalam kehidupan. Keduanya, menerusi perkataan yatawaffakum. Artinya Allah Subhanahu wa taala ini pada kalimah tawaffa itu maknanya wafat. Wafat ini merujuk kepada kematian, dan bila mati ini konsepnya adalah jasad berpisah dengan roh. Yang diambil itu oleh Allah dan diarahkan pada malaikat untuk pegang adalah roh. Jasad itu di tanah, ianya kalau digali semula kubur selepas beberapa ketika, maka kita akan nampak kesan alam terhadap bagaimana jasad atau tubuh luaran. Namun yang dipegang dan kemudian nanti akan dimasukkan semula ketika mana sangkakala ditiup kali yang kedua, roh itu agar manusia dengan jasad dan roh dapat merasakan sendiri hari pembalasan. Lantaran itu, tadabbur ayat kita, antara adabnya adalah dengan kita melihat siyak ayat yang terdahulu ataupun beberapa ayat sebelum daripada ayat yang ke-11, dan benar apa yang dibacakan oleh Al-Fadhil Qari kita Ustaz Hafiz tadi, bahawa Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat yang ke-9, "Tsumma sawwahu." Allah bentukkan ciptaan manusia. "Wa nafakha fihi min ruhihi." Allah masukkan ruh ke dalam diri manusia itu, dan kemudian dijadikan berperanannya as-sam'a, pendengaran, al-absar, penglihatan, al-afidah, dan juga hati. Qalilam ma tashkurun, tetapi tidak ramai di kalangan kamu yang mampu untuk bersyukur. Lantas konsep roh dimasukkan, pastinya juga dia akan ada penamat, iaitu roh itu ditarik keluar, dan yang ini mesti benar-benar dimaklumkan kepada manusia agar kita sebagai ayah atau kita yang punya jawatan latar belakang
Pelbagai yang ada ini bersedia dengan apa yang pasti, iaitu kematian. Dan yang ketiganya, Allah menyatakan pada ayat yang ke-11, antara mesej besarnya adalah peranan yang dimainkan oleh para malaikat. Malaikat ini, dia tidak mengambil roh ataupun nyawa itu kerana dia hendak, tetapi berdasarkan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga tidak tahu siapa hari ini yang akan dimatikan, yang diarahkan, kerana ia adalah merupakan perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas kalau kita ambil dalam konteks kita sebagai ayah, peranan malaikat pada ayat yang ke-11 ini, pertamanya menunjukkan, wahai ayah, kita berkata pada diri kita sendiri ini, wahai ayah, kita ini bukan malaikat. Kita ini diarahkan oleh Allah, tetapi kita juga mempunyai kekurangan, kelemahan, kecacatan, tidak sempurna, kelekihan dalam pelbagai perkara. Namun arahan tetap arahan. Yang diarahkan pertamanya adalah ayah bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada ahli keluarga dan juga kepada dirinya bahawa pertamanya hidup ini sifatnya sementara dan kematian itu adalah merupakan suatu yang pasti. Dan yang keempat, yang terakhir, boleh kita ambil secara ringkas mesej pada ayat yang ke-11 ini. Allah Subhanahu Wa Taala menitipkan pesan kepada kita yang membaca Al-Quran. Ayat 11 ini termasuk di antara ayat yang melibatkan tadbir urus ataupun pengurusan kehidupan kita itu sendiri. Lantaran itu, Allah yang berkuasa, Allah tahu bila nak dimatikan mana-mana di hamba-Nya. Allah boleh lakukan itu sendiri, tetapi ada peringkat, ada hierarki, ada tingkat pengurusan di mana Allah mengarahkan para malaikat. Malaikat maut ini, subhanallah, fungsinya dan seluruh malaikat yang menjaga manusia ini terletak di mana-mana. Mereka itu dalam keadaan siap siaga untuk menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kesemuanya ini memberikan kepada kita makluman bahawasanya sebagai seorang ketua keluarga ataupun ayah, dalam konteks ini untuk kita faham ayat yang ke-11, fungsi kita pertamanya adalah untuk memaklum sebar dan juga mendidik kesuburan, keimanan, keyakinan, kefahaman orang-orang yang di bawah tanggungjawab kita tentang hakikat kehidupan itu sendiri, dan pasangan bagi hidup adalah kematian. Baik, terima kasih Ustaz. Cantik Ustaz mukadimah kita pada petang ini. Maknanya, ayah sekalian, yang kita kena fahami bahawa perintah ini bukanlah perintah sahaja-sahaja nak bagi tahu, nak beritahu hakikat kematian, tetapi peranan ayah itu perlu ditegaskan bahawa peristiwa kematian ini pastinya berlaku, inilah hakikat kehidupan dan tahu nak berlaku apa yang perlu dibuat. Itu yang penting. Itu tanggungjawab ayah, juga tanggungjawab ibu untuk memahami, memaklumkan kepada keluarga kita supaya inilah proses yang kita akan lalui secara hakikat. Pastinya dan takkan ataupun mesti berlaku. Jangan kata tak mungkin, mesti berlaku. Inilah hakikat kehidupan yang kita akan lalui. Baik, Ustaz, kita bercakap soal kematian. Bila cakap mati ni, semua orang takut. Ya. Kan? Tak tahu kita selepas ini ke, wallahu alam, Allah saja yang tahu. Ini perkara rahsia di sisi Allah SWT. Dan cuma kadang-kadang bila mana kita melihat VT tadi, Encik Khairul Abdullah, perkara pertama untuk mendidik jiwa dan anak-anaknya adalah redha. Ya. Dan perkara itu bukan satu perkara yang sangat mudah. Dan bagaimana kita sebagai manusia biasa ini, supaya itulah langkah pertama yang kita buat. Ya. Redha dan terus redha apa sahaja yang berlaku agar kehilangan yang dirindui diubati dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Masya Allah, subhanallah. Hebat kerana kalimah redha itu dia dapat dipraktikkan dengan adanya beberapa pengetahuan dan kefahaman kalimah-kalimah lain yang mendahuluinya secara kronologi. Kita tidak terus-terus redha. Redha ini adalah merupakan output ataupun produk kepada satu proses. Namanya yang pertama adalah pengetahuan. Apa yang perlu kita ketahui sebagai ayah atau ahli keluarga? Pertamanya bahawa Allah yang memiliki segala-galanya. Allah masukkan roh, Allah boleh tarik roh bila-bila. Kedua, apa yang ada di bawah tanggungjawab kita, sama ada
ada ianya merupakan isteri, anak-anak dan sebagainya, sifatnya itu adalah sementara. Bila kita faham benda yang kita miliki itu sementara dan selagi mana kita diamanahkan untuk menjaga, maka selagi itulah kita lakukan dengan cara yang terbaik. Kita kena sentiasa ada rasa, dalam bahasa Arab disebut sebagai at-tatallu', rasa anticipate untuk melihat dan untuk bersedia sampai kepada checkpoint yang seterusnya. Yang ketiga, bila Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam surah Ar-Rum bahawa manusia ini ada 3 fasa, ini juga adalah merupakan satu cara untuk mendidik redha dalam diri. Dalam surah Rum ayat yang ke-54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, Allah cipta kamu bermula dalam keadaan yang lemah, bayi ada tangan tapi tak mampu untuk suap sendiri, ada kaki tak mampu untuk berjalan. Kemudian Allah kata summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, daripada keadaan lemah kamu akan jadi kuat, usia muda, remaja, belia dan sebagainya. Masa itu kita berasakan bahawa kita ini berada di dunia tempat yang paling atas, dan Allah sebut pula yang ketiga, fasa terakhir, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kamu akan ditukarkan oleh Allah semula jadi lemah dan juga jadi tua sebagai petanda untuk persediaan. Keredaan ini, subhanallah, dia mesti dipandu dengan keimanan kepada Allah. Orang yang tidak percaya dan yakin dengan Allah, maka sukar untuk dia menjadi redha. Kedua, keredaan ini dipandu dengan rasa percaya kepada hari akhirat. Kerana itu dalam Al-Quranul Karim sering kali Allah sekalikan, gabung jalinkan perkataan beriman dengan Allah dan kemudian beriman dengan hari akhirat, kerana yang memiliki dunia, yang memiliki akhirat adalah kuasa yang sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Keredaan adalah merupakan rasa hati yang sebenarnya dalam syariat kita telah pun diberikan ruang dan diajar oleh Allah. Saya berikan satu contoh, antaranya adalah ibadah wakaf kita. Perkataan wakaf ini, yang kita sedekah harta itu, dia daripada bahasa Arab al-habs, artinya tahan. Apa yang kita tahan? Harta yang kita punya, yang kita usaha, pendapatan kita, keuntungan kita, kita dapat, dah jadi hak milik kita, tetapi kita tahan diri kita daripada mengguna pakai, kita berikan biarlah orang lain yang memanfaatkan. Lalu begitulah keredaan ini apabila kita mampu untuk mendidik diri untuk tahan setakat mana yang kita boleh tahan. Subhanallah, orang yang bersedih kerana kematian insan yang tersayang, yang usianya itu lebih tua daripada orang yang hidup, itu agak normal dan umum. Tetapi cabaran yang sangat lebih besar untuk redha adalah apabila orang yang lebih berusia diuji oleh Allah untuk menguruskan kematian dan pemergian insan-insan yang dia sayang, yang umurnya itu lebih muda daripadanya. Lantas tahniah kepada Tuan Khairul tadi dan juga kepada semua bapa yang mendahulukan keyakinan kepada Allah sebagai tonggak kekuatan redha dirinya sendiri. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, saudara sekalian, jelas kepada kita bahawa perkataan redha bukanlah satu perkataan yang biasa-biasa. Bagaimana untuk menguatkan redha dalam diri kita? Pertama, pastikan pengetahuan itu ada. Pengetahuan dalam konteks kita adalah milik Allah. Kedua, kehidupan ini hanya sementara. Tingkatkan iman dan pastikan bahawa akhirat itu kita benar-benar percaya kita semua akan mati, akan dibangkitkan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan berehat seketika. أستغفر
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Alhamdulillah bertemu kembali dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki nikmat dikongsi tunai zakat anda di Lembaga Zakat Selangor. Terima kasih sidang penonton sekalian, terima kasih ayah kerana kesihatan anda bersama kami. InsyaAllah hari ini banyak yang kita akan kupaskan berkaitan tentang kehilangan yang dirindui. Dan kita akan lihat di formula perjuangan ayah masuk syurga sekeluarga. Kalau kita rujuk kepada rajah ini, pasti kita dah bincang bagaimana kematian itu akan berlaku dan proses kehidupan itu dan bagaimana redha untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ia akan merujuk kepada perkara yang pertama dalam perjuangan ayah masuk syurga sekeluarga yang berwarna merah jambu ini. Pastinya ia akan berbalik pada persoalan akidah. Inilah akidah yang patut ayah, wajib ayah taklifkan, sungguh-sungguh sampaikan, maklumkan kepada keluarga anda bahawa inilah soal akidah, bahawa kematian itu adalah benar. Kematian juga sangat benar dan tak ada yang lain yang benar belaka. Itu pertama. Akidah bagaimana lagi? Pasakkan bahawa redha kepada Allah SWT ini perlukan kepada pengetahuan dan akidah ini bukan sahaja, akidah kembali kepada Allah SWT insya-Allah. Baik, saudara sekalian, kita akan teruskan lagi perbincangan kita pada petang ini. Kita akan lihat bagaimana Allah SWT menerusi firman-Nya memandu perbincangan kita, iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Ustaz Hafiz, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh keampunan dan rahmat daripada Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ustaz Hafiz, mungkin pada kesempatan ini saya difahamkan tadi perbincangan awal kita sembang-sembang, ayahanda telah dijemput oleh Allah SWT seusia 25 tahun. Mungkin bagaimana situasi itu berlaku, perasaannya dan
macam mana boleh bertahan bila mana mengubati kerinduan, bila mana kehilangan ayahanda. Silakan. Masya Allah. Disebut berkenaan rindu kan. Sejak berusia 25 tahun tu, kita baru melalui habis belajar. Kita nak mulakan kehidupan kita kan. Masya Allah, memang satu kehilangan yang amat besar lah pada saya. Jadi memang sedikit sebanyak memang dia merubah jiwa kita, merubah kita punya kekuatan kita. Kita nak mencari kekuatan di mana sebelum ni kita dengan ayah tu close, rapat. Jadi bila dah tak ada tu memang satu kehilangan besar lah. Ustaz Hafiz ada beradik berapa orang? Saya adik-beradik 8 orang. Oh, subhanallah. Masya-Allah. Ustaz Hafiz anak yang keberapa? Saya anak yang kelima. Kelima. Maknanya sandaran kepada ayah tu, anak yang tengah-tengah ni biasanya sangat rapat dengan ayah, betul? Betul. Okey, subhanallah, kita doakan mudah-mudahan Allah SWT mengangkat darjat ayahanda, roh ayahanda dan ditempatkan di kalangan para salihin insya-Allah. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Ustaz Irfino, 3 ayat ni kalau kita lihat secara umumnya merupakan satu motivasi bahawa ini ujian itu pasti Allah bagi. Dan Allah bagi model lagi khabar gembira kepada orang yang sabar. Dan apa-apa saja berlaku, Allah bagi lagi satu modul kena kembali kepada Allah SWT. Ya. Dan mudah-mudahan akhirnya kita ni beroleh kejayaan dan rahmat Allah SWT. Benar. Dalam konteks perbincangan kita pada hari ini, kematian itu pasti dan sangat memeritkan, memilukan dan membuat kita sangat rindu kepada kehilangan itu. Dalam konteks keturunan keluarga, apakah motivasi supaya kita boleh suntik kepada ayah-ayah di luar sana? Silakan. Ustaz. Baik, terima kasih pada Ustaz Hafiz, qari kita Ustaz Hafiz, subhanallah. Pertamanya, ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan dalam bentuk present and future tense dengan kalimah wala nabluwannakum. Pertama, ujian itu sifatnya berterusan, dia tidak akan berhenti kerana itu adalah merupakan janji dan juga merupakan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah mengurniakan kepada kita ujian, Allah juga mengurniakan pelbagai rasa dalam diri kita, antaranya adalah rindu kepada ujian. Orang-orang yang hebat ini kadang-kadang bila kehidupannya itu semuanya tenang, tidak ada sebarang isu, tidak dibebani dengan perkara-perkara, sama ada bebanan dari sudut fikiran, tindakan dan sebagainya, dia akan rasa risau kerana seakan-akan ianya tidak dihiraukan, dipandang dan sebagainya. Penurunan surah Ad-Duha, subhanallah, setelah riwayatnya berbulan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima penurunan wahyu, baginda sallallahu alaihi wasallam merasakan bahawa adakah ini akhirnya? Adakah ia sudah dilupakan? Adakah Allah tidak melihatku lagi? Maka selepas turunnya itu, Allah mulakan dengan bentuk suasana duha yang sifatnya itu tak panas, tak sejuk, tenang, lembut, jauh saujana mata memandang dan sebagainya. Lantas, ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, cara pertama untuk kita tangani dalam konteks kekeluargaan. Lebih-lebih lagi kita ini sebagai ketua keluarga, yang pertamanya adalah kita perlu untuk bertenang bahawa ianya pasti akan berlaku. Banyak atau sedikit juga telah dijanjikan dan Allah telah memberikan preamble sebelum itu dengan perkataan syai'. Syai' ini artinya sesuatu. Sesuatu itu mungkin daripada sudut kuantitinya, ataupun daripada sudut kadarnya, atau juga sesuatu daripada sudut jenisnya. Lantas, jangan kita ajar diri kita dan juga bagi tahu kepada ahli keluarga, jangan kita membanding beza di antara ujian yang kita terima dengan apa yang orang lain terima, kerana ia semuanya adalah merupakan satu elemen ataupun instrumen untuk Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu pada kita, tengok kamu masih lagi berada dalam rada. Lihat, Allah sebenarnya sentiasa mengawasi dan juga memberikan perhatian kepada kamu. Kita tukarkan dalam bentuk yang positif, yang Ustaz Khairul Hafiz sebutkan tadi itu, dengan menyatakan bahawa, katakan kepada diri, sampaikan maklumat ini kepada ahli keluarga, betapa bila kita diuji bermakna kita masih berada dalam rada.
Kedua, setiap kali diuji, maka pasangan bagi ujian adalah kegembiraan. Dan ini adalah merupakan janji Allah. Uniknya bila Allah jodohkan, pasangkan perkataan, ungkapan dalam Al-Quran, dia tidak semestinya membawa makna yang berselari atau bersejajar dari sudut konteks. Contoh, kalau berlari itu tidak hanya dikaitkan dengan perkataan deras, cepat dan sebagainya, tetapi dalam bentuk yang kontradiktif. Antaranya adalah ujian, pasangannya gembira. Hidup, pasangannya itu adalah mati dan sebagainya. Ada tempat-tempat dan masa-masanya Allah jodohkan dan pasangkan nampak sama. Contoh bila sebut aqimus salah wa atuz zakah, solat dan zakat dua ibadah. Tetapi ada masanya seperti mana dalam konteks ujian ini, sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kita satu berada di hujung sini, tapi kita kena yakin dapat sahaja satu ujian, kesukaran, kesempitan, kerisauan, kelaparan, kekurangan, ketakutan, dia adalah menunjukkan bahawa pasangan bagi ujian dan kesusahan itu, iaitu kegembiraan, hanya berada di hujung selekoh dah dekat nak sampai kepada kita. Jadi positifnya kita ambil adalah apa-apa yang berlaku, kejayaan mesti ada syarat, mesti ada dengan usaha. Lantas ujian ini, ianya adalah usaha kita untuk bersabar, sebab Allah dah janjikan, dah tunggu dah nak berikan kepada kita kegembiraan dunia dan akhirat insya-Allah. Subhanallah Ustaz. Yang penting adalah kita kena faham bahawa bila mana ujian Allah telah takdirkan, kita berada dalam rada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz, kematian dah berlaku. Situasi ini pasti berlaku dan kita lihat di luar sana macam-macam cara manusia ini menghadapi kerinduan, menghadapi kesedihan. Mungkin dengan melihat gambar lama-lama hilang ubat rindu. Kalau dengar lagu, oh inilah lagu yang isteriku selalu suka dengar. Akbar. Kalau tengok baju, inilah yang isteriku selalu pakai. Kalau pergi makan, inilah makanan kegemaran isteriku. Dalam konteks Islam, bagaimana? Mungkin ada modulnya Ustaz untuk kita mengubati rindu, mengubati sedih ini. Silakan Ustaz. Subhanallah, soalan yang sangat baik, malah sangat orang kata menyentuh perasaan. Yang pertama, kalau sekiranya kita jadikan apa-apa elemen yang dulunya dimiliki oleh insan yang tersayang dan Allah nak tunjukkan yang Allah lebih sayang, lalu Allah menjemput mereka lebih awal daripada kita, bajunya dan sebagainya, ia dibenarkan, diharuskan. Nabi Yaqub AS juga nak menunjukkan rindunya kepada Nabi Yusuf AS yang didakwa oleh adik-beradiknya itu telah mati dimakan oleh musang, serigala. Ia adalah merupakan satu cara dengan pegang baju dan sebagainya, ambil bau, itu adalah normal selagi mana ianya tidak mengatasi rasa yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, mengubat rindu ini, pertama saya lebih suka kepada frasa ataupun ungkapan bahawa untuk mengurus rindu. Ubat ni kadang-kadang kita gunakan sebab kita nak hilangkan benda itu daripada diri kita. Kita sakit, demam dan sebagainya, kita makan ubat, antibiotik, tujuannya nak buang, nak keluarkan, pisahkan diri kita daripada kesakitan ataupun jenis penyakit itu. Rindu ini kan kita hafal. Rindu itu adalah anugerah dari Allah. Dia adalah pemberian yang mesti kita hargai. Rindu itu anugerah. Orang yang waras akal fikiran, beriman kepada Allah, semua mesti ada rasa rindu. Cara kita mengurus rindu itu yang menentukan sama ada pengurusan rindu itu berpahala ataupun ianya mungkin mengundang bala kepada diri kita. Kalau cara kita mengurus rindu itu dan andaian kita mengubati rindu itu dengan cara yang tidak dianjurkan oleh syariat, maka pertama, rindu itu dia jadi tak berpahala. Keduanya, tak memberikan kebaikan kepada kita untuk kita maju ke hadapan. Dan yang ketiganya, silaturahim kita dengan orang yang lebih awal meninggalkan kita juga tak dapat. Lalu macam mana nak dapat tiga-tiga ini? Antaranya kalau boleh kita kongsikan secara ringkas. Pertama, mengubat dan mengurus rindu ini Allah dah nyatakan dalam surah Al-Mulk seawal ayat yang kedua. Allazi
Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan agar dua benda yang Allah cipta dan bagi kepada kita ini, Allah akan dapat lihat siapa yang terbaik amalan. Saya ingin hanya fokuskan dalam konteks ayat yang kita bicarakan ini dengan surah Al-Mulk ayat yang kedua, bila Allah letakkan kedudukan perkataan hidup dan mati. Kita ini manusia, bila kita berbicara, kita ini tak ada yang pernah berpengalaman bagaimana rasanya mati yang sebenar. Semua orang hidup. Lantas bila diberikan pandangan, kita akan sebut hidup. Cara kita berbelanja, cara kita menyimpan, cara kita mengurus anak, hantar ke sekolah mana, pengajian agamanya, semuanya adalah untuk pengurusan hidup. Kita tidak fikirkan ataupun melihat benda-benda yang bersifat umur al-ghaibiyah, benda-benda yang gaib itu sendiri. Lantas ayat yang kedua ni mengajar kita, pertama, lihat para pentadabbur sekalian, Allah mulakan dengan sebut al-mauta, mati dulu, baru sebut al-hayata. Sedangkan manusia ini umumnya dia akan fikir hidup dulu dan nanti baru mati. Yang ini Allah sebut mati dulu. Adakah berlaku kesilapan dalam susunan perkataan pemilihan huruf dalam Al-Quran? Jawapannya mustahil. Ada sebab kenapa Allah letakkan begitu. Antaranya ialah Allah nak tunjukkan yang dimaksudkan dengan perkataan al-mauta, kematian, itulah kematian. Al-hayata, iaitu kehidupan yang datang selepas mati, Allah merujuk kepada kehidupan di syurga yang kekal abadi. Selama-lamanya. Itu baru betul-betul hidup, bro. Kata orang. Itu baru benar-benar kehidupan sebab dia kehidupan yang tidak bertepi. Tetapi syarat untuk dapat hidup yang tidak bertepi dan selama-lamanya, semua orang mesti dimatikan terlebih dahulu. Baik, Ustaz. Rindu itu mesti kena ada. Kerana kita akan dikumpulkan semula bersama insan yang kita sayang. Itu dinyatakan banyak dalam Al-Quran. Tetapi terimalah prasyarat ini dahulu. Ini yang cara terbaik untuk mengurus dan mengubati rindu kita, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Kita dah bincang pasal kematian itu betul, benar. Kita dah bincang bagaimana motivasi itu. Dan kita bincang bagaimana nak mengubati rindu. Dan kita tahu Nabi pun juga berlaku peristiwa ini. Dan kita dah bincang juga kalaulah ini berlaku, apa yang persyaratan yang perlu dibuat. Now, Ustaz. Kita dah bincang panjang. Kita tahu mati itu benar. Apa yang tindakan yang perlu dibuat oleh si ayah? Kalau merujuk pada surah Tahrim, bila mana Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Dalam konteks ini, saya kira ini merupakan satu pelan tindakan si ayah. Perlu buat segera. Kematian hampir tiba. Silakan Ustaz. Baik. Sebagai seorang ayah, ketua keluarga, subhanallah, kita inilah nak tak nak ia tanggungjawab, kita lah yang akan paling banyak dipersoalkan dan sebagainya. Untuk kita menyediakan diri kita, menjaga, memelihara, itu juga imperatif ayat perintah, jaga, pelihara, pastikan dalam segenap sudut. Ibarat penglihatan kita ni yang hanya bersifat stereoskopik, takkan mampu untuk memperbetulkan, menegur anak, dan anak itu juga takkan selama-lamanya berada di hadapan mata kita. Seawal usia 13 tahun anak kita masuk sekolah asrama contohnya, anak itu sebenarnya dah keluar daripada rumah, dah jauh daripada kita. Apa yang boleh kita lakukan? Subhanallah, dalam Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita, bila sebut tentang ayah, dia ada dua kalimah, dua perkataan yang sentiasa diulang dalam Al-Quran. Yang pertama digunakan perkataan walid, bapa, dan yang keduanya digunakan perkataan abun ataupun abi, juga bermakna bapa. Secara ringkas dalam surah Yusuf ayat 4, ya abati, wahai ayahandaku. Ataupun perkataan walidaini dalam surah An-Nisa ayat 35, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sebab walid, bapa, dia membawa makna ayah, sebab ayah tu dia jadi ayah kerana dia dapat anak. Tetapi bila sebut abun ataupun abi,
ayah yang mempunyai rasa untuk mentarbiyah, mendidik, menjaga, memelihara dan sebagainya. Lantas inilah subhanallah yang perlu untuk ada. Persediaannya adalah untuk menjaga dan mendidik kena ada ilmu. Ilmu itu juga berjalan berterusan. Semua ayah termasuk saya, kita ini ada konsep dan zaman kita panggil sebagai trial and error. Tak semua orang dapat anak pertama terus cantik, sempurna cara penjagaannya. Sentiasalah buka hati untuk terima ilmu, kaedah, idea, strategi, teknik keibubapaan. InsyaAllah kita menuju ke arah redha Allah dengan usaha itu. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Senang sekarang kita dah sampai penghujung dah ni. Banyak kita bincang. Mudah-mudahan ada keberkatan dan membuka hati, berjentik hati untuk kita sebagai ayah betul-betul ready dengan peristiwa yang bakal berlaku dan ke atas diri kita juga keluarga kita. Untuk itu Ustaz Hafiz, mari kita sama baca doa. Moga mendapat keberkatan kita pada petang ini. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna وعن والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منكم. Karim. Terima kasih Ustaz Rifino, terima kasih Ustaz Hafiz atas penasihat pada petang ini. Selamat sekalian, alhamdulillah sudah selesai topik kehilangan yang dirindui pasti berlaku sangat memerikkan. Ayuh ayah bersedia pasakkan akidah dalam keluarga anda. Kebaikan itu pasti, sediakan ilmu, mudah-mudahan redha itu tersemat dalam diri kita, menjadi amalan kehidupan kita, mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا